So kita lihat macam mana kita nak buat authentication menggunakan Firestore untuk kita log in. Mungkin kita nak log beberapa komponen ataupun page dalam Flutter apps kita. So kita boleh gunakan login menggunakan authentication Firebase authentication. So ini should be tutorial yang terakhir lah untuk kita punya Flutter series. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung lagi. Okay, so dalam Firebase juga disediakan authentication punya facilities. So korang boleh pilih lah sama ada nak gunakan Google Authentication ataupun just simple email password combination, ataupun boleh juga gunakan phone punya authentication. Tapi korang kena enable lah, sama ada korang nak support Facebook ke ataupun support Twitter punya login. So pastikan korang enable lah dalam authentication. Okay, ni cara nak enable kan ya. Nanti kita tunjuk live. Dan apa yang kita akan buat dalam authentication ni adalah macam mana kita akan buat satu button ni. Button ni untuk login lah. Okay, button ni untuk login. Kita ada facilities untuk login. Kita letak dalam toolbar ataupun action bar. Dan kita akan forward dia kepada satu page, nama dia login page. And then bila dia login, dia akan dapatkan pengguna yang sah lah. So daripada di situ, lepas korang dapat pengguna yang sah, korang boleh gunakan untuk sama ada nak log ke ataupun nak apalah. Okay. Bila user pilih untuk login, dia akan bawa kepada login page. Okay, login page. And then korang kena provide lah, user kena provide lah username, email dan password ni. And then dia login. Login dia akan keluarkan apa namanya, satu action alert ataupun dialog confirmation ataupun just notification untuk mengatakan bahawa user tu dah login. Dan kemudian korang boleh buat apa-apalah untuk authentication yang dah berjaya dilakukan oleh user. And then macam biasa korang boleh dapat dia punya dalam Google dalam GitHub, code ni dalam GitHub. No worry. Okay, so just saya nak brief through je macam mana nak buat ni. Okay, so terima kasih atas journey yang sungguh membanggakan. Okay, kami dah sediakan hampir 20 tutorial yang mana melibatkan Flutter dengan Flutter dan Firestore. So video, okay, dalam Android Studio. Apa yang kita akan buat adalah login page. Okay, login page dalam lib ada login page. So kita dah buat login page dalam ni. Okay, dalam ni kita dah buat login page. So saya go through je apa yang berlaku dalam login page ni. Login page ni dia perlukan apa namanya, Firebase Auth punya library, Firebase punya Auth punya library. So yang ni korang kena masukkan dalam pub/spec YAML lah. Okay, dalam pub/spec YAML ni kena adalah Firebase Auth, supaya kita boleh gunakan library untuk Firebase Auth lah. Ini korang kena masukkan dalam dependencies. Dalam dependencies kena ada Firebase Auth. So since kita dah masukkan dalam pub/spec YAML dan seterusnya, dan apa yang kita akan buat di sini adalah kita akan declare email dengan password ni untuk terima dalam bentuk text box. Okay, so ni adalah kita punya text box yang pertama untuk terima password. This one untuk terima email. Okay, ni text box yang pertama, text field yang pertama untuk terima email, text field yang kedua. Okay, untuk terima password, dan kita ada satu login button, raise button, login button. So apabila user tekan button ini, apa yang dia buat adalah dia akan buat Firebase Auth instance menggunakan email dan password. So dia akan buat instance ni dan akan login lah berdasarkan apa yang ada dalam database. So dia boleh login. Okay, dan okay, bila dia berjaya login, dia akan bila dia login kat sini, bila berjaya login, dia akan pergi kepada ni show dialog. So show dialog ni apa yang dia buat? So basically ni adalah pop up saja.
pop up saja. Okay, dia just pop up saja. Okay, so daripada main pula, apa yang dia buat adalah kita akan tambahkan ini pada F bar. Pada F bar. F bar ni macam action bar lah, action bar, so that kita boleh display ni, ni, so that kita boleh navigate kepada kita punya login page daripada main. Okay, ni login page daripada main. Kita boleh nak navigate daripada login page lah. So kita ada materials icon kat sini. Okay, kita ada icon kat sini. So icon ni merujuk kepada user icon lah. Kalau yang macam ni 59405 ni merujuk kepada sharing icon. So korang boleh cari Flutter icon lah. Okay, korang boleh search Flutter icon. Kita nak buat lah contoh macam ni. Okay, so ini adalah icon. Macam nak masukkan icon, ditunjukkan dalam dalam API flutter.dev. So just search Flutter icon. Okay, so apa yang kritikal juga sebenarnya, kita kena pergi ke dalam Firebase console, lihat pada bahagian authentication. Okay, so authentication mana? Korang boleh pergi kat sini lah, sign in method. Sign in method. So dalam ni kita ada beberapa option. Contohnya kita ada email dengan password. So pastikan korang enable ni dulu. Nak enable macam mana? Contohnya macam Google. Okay, Facebook. Okay, nak enable dia, klik di sini. Okay, lepas tu tekan button ini. Okay, pastikan dia enable ni. Dan masukkanlah dia punya features dia. Macam sekarang ni saya tak tunjuk untuk Facebook. Saya just nak menggunakan email saja ataupun password, ataupun korang boleh guna Google punya facilities. Okay, enable di sini. Sekarang ni saya gunakan email dan password. Okay, so sekarang ni korang boleh add lah, just add dululah. Sebab seeloknya korang kena buat satu register screen pada korang punya mobile phone. Tapi yang tu saya tak tunjuk sekarang ni. So untuk kita punya proof of concept kat sini, kita boleh buat macam ni lah. Contoh dia lah. Okay, okay, dah letak password dia. Contoh. Okay, so add user. Okay, so kita ada option ataupun kita ada beberapa pengguna kat sini. Ataupun kita nak add another user, cd gmail.com abcd1234 add user. So korang boleh manually buat macam ni, tapi ini obviously tak praktikal lah. Ataupun korang boleh pergi kepada screen mobile phone kita dan create di situ satu button untuk create user. Okay, boleh buat kat situ juga, create user. So kita cuba. Okay, so kita cuba daripada apa namanya, daripada sini, daripada kita punya Android Studio ataupun daripada kita punya Visual Studio Code, kita push dia. Okay, kita push dia. Dan kita lihat apa yang kita boleh buat kat sini. Okay, so kita ada option kat sini untuk button login. Ni lebih kurang button login lah. Icon tu korang adjust lah nanti. Okay, zoom jap Okay, situ. Okay, klik di situ. Dan dia akan dapat satu screen untuk login, email dan password. Masukkan email yang macam tadi lah, yang kita dah register tadi, bcd@gmail.com. Password dia abcd1234. Klik login. Okay,
So dia keluar, selamat datang pengguna abcd@gmail.com. So dari situ korang boleh proceed untuk lock screen yang. Okay guys, setakat itu saja tutorial untuk kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.